نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat terakhir di dalam tajuk Babul Yaqin wa Tawakkul. Ayat ini dalam suratul Anfal ayat 2. Ayat yang pertama suratul Ahzab, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kita dah baca kemarin, iaitu ayat 22 surah Al-Ahzab. Ayat yang kedua surah Ali Imran 173 174. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang yang telah berkata kepada mereka oleh manusia, sesungguhnya
sekumpulan manusia telah berhimpun untuk menyerang kamu, maka takutlah kamu kepada mereka. Fazadahum imana, maka bertambahlah kepada mereka keimanan. Kata-kata itu menambahkan keyakinan mereka kepada Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah kami kepada kami itu Allah, dan Allah itu sebaik-baik tempat kami berserah. Lalu mereka keluar bersama Nabi SAW untuk berhadapan dengan kufar Quraisy. Lalu Allah masukkan perasaan takut ke dalam hati Abu Sufyan dan teman-temannya. Mereka tak berani lawan, mereka lari balik. Fanqalabu, maka sahabat pun pulang ke Madinah. Bini'matin minallahi wa fadlin, dengan mendapat nikmat dan kelebihan daripada Allah. Selamat dan beruntung. Lam yamsashum su, mereka tidak ditimpa keburukan, mereka tidak dibunuh, tidak disakiti, tidak luka. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikut kerana mendapat keridhaan Allah, kerana mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dalam keluar berjihad pada jalan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, Allah memiliki kelebihan yang besar, yakni kepada hamba-hamba yang mentaatinya. Ayat ini mengajar kepada kita, sesiapa yang menyatakan cukuplah Allah sebagai Tuhanku dan Allah tempat aku berserah, maka orang itu akan dikurniakan 4 perkara besar. Orang yang hatinya berserah kepada Allah, kata ulama, lamma fawwadu umurahum ilaih wa atamadu biqulubihim alaih, tatkala mereka menyerahkan perkara urusan mereka kepada Allah dan hati mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan 4 anugerah kepada mereka yang terkandung dalam ayat 174 surah Ali Imran. Fanqalabu bini'matin minallah. Anugerah yang pertama, mereka pulang dengan mendapat nikmat daripada Allah. Nikmat ni benda yang menggembirakan. Orang yang berserah pada Allah, hati dia gembira. Itu yang pertama. Yang kedua, wa fadlin, dan mendapat kelebihan, kemuliaan. Allah anugerahkan kemuliaan dan kelebihan, kehebatan kepada orang yang bersikap sedemikian. Yang ketiga, lam yamsashum su, tidak menimpa akan mereka itu oleh keburukan. Allah hindarkan keburukan. Sarfus su nama dia. Allah hindarkan keburukan kepada orang yang berkata sedemikian dan bersikap sedemikian. Dan yang keempat, wattaba'u ridwanallah, ittiba'ur ridha. Mereka mengikut sesuatu yang menyebab Allah suka, Allah kasih dan redha kepada mereka. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah memiliki kelebihan yang besar. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kamu kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak akan mati. Ada kenyataan yang bunyi wal insu wal jinnu yamutun, manusia dan jin akan mati. Dan dalam zikir ataupun wirid yang kita baca dalam sembahyang tarawih, di antara 2 rakaat, subhanal hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu abada. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak akan mati selama-lamanya. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhanal malikil ladzi, Maha suci Allah, Raja yang la yamutu wa la yafutu, la yanamu, tidak tidur, wa la yamutu, tidak mati, wa la yafutu abada, tidak akan luput selama-lamanya. Jadi wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut, surah Al-Furqan
ayat 58 berkata, Allah berfirman, bertawakallah kamu, percayalah kamu, yakinlah kamu dan berpeganglah kamu dengan hati kamu kepada Allah yang tidak akan hilang, yang tidak akan binasa. Allah yang bersifat dengan baqa. Baqa mana tidak ada kesudahan. Kita mengaji dalam ilmu tauhid ada sifat nama sifat salbiyah. Sifat salbiyah qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyat. Salbiyah mana nafi, sifat yang menafikan sifat yang berlawanan dengan sifat tersebut. Qidam sedia, lawannya tidak ada permulaan, ada tiada permulaan, tiada itu nafi. Baqa kekal, tiada kesudahan. Wahdaniyat esa, tidak berbilang-bilang, ada tidak itu nafi. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, berlainan Allah Ta'ala dengan makhluk, maksudnya tidak sama dengan makhluk. Jadi qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyat. Lima itu nama sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Maka salah satu sifat salbiyah ialah baqa. Baqa mana maha kekal. Maha kekal mana tidak ada kebinasaan, tidak ada kesudahan. Berbeza dengan kita. Kita ada permulaan, kita ada kesudahan. Makhluk ada permulaan dan kesudahan. Allah Ta'ala tidak akan mati, tidak akan binasa kerana Allah bersifat dengan maha kekal selama-lamanya. Bertawakallah kamu kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Dengan hati kamu berpegang dan berserah kepadanya dalam semua perkara. Sebab-sebab dan usaha itu hanya perantaraan sahaja. Ayat yang seterusnya surah Ibrahim ayat 11. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaklah bertawakal orang beriman. Seterusnya ayat 3 surah At-Talaq. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, cukuplah Allah. Allah akan mempercukupkan segala keperluan dia dunia akhirat. Dan ayat yang terakhir, innamal mu'minun, hanya sahaja orang-orang yang beriman itu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah nescaya takutlah oleh hati-hati mereka. Ini orang iman yang tinggi, iman yang tebal. Iman nipi-nipi biasa-biasa, sebut nama Allah tak nak rasa apa. Jadi ini orang yang maqam yang tinggi. Suratul Anfal ayat 2. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-wajal bermakna al-khauf. Apabila disebutkan nama Allah, nescaya takutlah oleh hati mereka disebabkan kuatnya iman mereka dan mereka menjaga hukum hakam Allah seolah-olahnya mereka berada di hadapan Allah Ta'ala. Mereka tahu Allah duk perhati mereka yakin Allah perhati mereka siang malam. Seperti mana kata Syekh Sya'rawi rahimahullah ketika dia cerita ada hadis Qudsi yang berbunyi, ya bna Adam, wahai manusia, kalau kamu beriktiqad, kalau kamu mempunyai satu pegangan bahawasanya aku tidak melihat kamu, berarti akidah kamu masih rosak, akidah kamu masih tak betul. Yujad khalal fi imanikum, kalau kamu berpegang aku tak nampak kamu, dan kalau kamu berpegang aku nampak kamu, kenapa kamu menjadikan aku ahwanan nazirin, pemerhati yang remeh bagi kamu? Kamu kalau merasa aku tak nampak kamu, iman kamu tak betul. Bila kamu yang percaya kata aku nampak kamu, siapa kamu buat macam aku tak nampak kamu?
Kamu buat perangai macam aku tak lihat kamu. Kamu jadikan aku pemerhati yang biasa-biasa saja. Kamu jadikan aku ahwanan nazirin. Kalau orang manusia perhati kamu takut, tapi kalau aku perhati kamu merasa tak ada apa pun. Dalam hadis qudsi kata, kalau kamu berkeyakinan aku tak nampak kamu, Allah Ta'ala kata, maka iman kamu tak betul. Kerana Allah Maha melihat. Dan bila kamu yakin aku melihat kamu, kamu buat perangai yang seolah-olahnya pandangan Allah itu perkara biasa. Maka kamu juga tak betul. Kerana Allah memerhati untuk membalasnya. Maka kata ayat Quran di sini, orang yang benar-benar beriman, apabila dia ingat kepada Allah, disebut nama Allah, hatinya takut. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, nescaya ayat Allah itu menjadi penyebab kepada bertambah keimanannya, bertambah iman dan yakin. Macam mana kita nak boleh bertambah iman dengan ayat Allah yang dibaca? Apabila ayat yang dibaca itu kita faham. Kalau baca Quran tak faham, nak bertambah keyakinan lagu mana? Maka nak faham, kalau kita baca seorang atau orang lain baca, nak kena baca dengan makna. Kalau kita pergi mengaji, nak kena dengar ayat itu dibaca dan diterjemahkan. Baru kita bertambah keyakinan. Jadi ayat Quran yang dibaca dengan kefahaman, apabila ditafsirkan, diterjemahkan ke dalam bahasa kita, akan menyebabkan kita yakin dengan apa yang disampaikan itu. Maka perlu kepada bacaan dengan terjemahan, bacaan dengan tafsiran. Maka di rumah kita kena ada Quran tafsir, di masjid surau kena ada Quran tafsir, guru yang mengajak kena terjemah dan tafsir ayat-ayat yang dibaca, supaya pendengar yang mendengar ayat itu bertambah keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kitab yang dibaca, iaitu beriman dengan kitab suci Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Inilah tiga sifat orang yang imannya mantap, imannya kuat. Sifat pertama, dengar nama Allah rasa gerun dan takut. Sifat yang kedua, bila dia takut dan gerun, menyebabkan dia akan melaksanakan suruhan Allah dan menjauhi larangan Allah. Hasil daripada perasaan takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila dibacakan ayat Allah, dia bertambah keimanan. Ayat yang dibacakan itu menambah keyakinan dia. Dan yang ketiga, apabila yang ketiga dia bertawakal kepada Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, alladzina idza wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayat satu lagi, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Kerana itu membawa kepada kesempurnaan ma'rifah dan keyakinan dalam hati. Dalam ayat yang satu lagi Allah firman, Allahu nazzala al-ahsana al-hadisi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Menjadi takut gementarlah kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian lembutlah kulit mereka dan hati mereka kepada mengingati Allah. Hati mereka menjadi tenang kerana mereka yakin kepada Allah, kerana mereka takut kepada Allah. Inilah halatul arifin billah. Ini keadaan orang-orang yang kenal Allah, al-khaifina min satwatihi wa uqubatihi, yang sentiasa takut daripada serangan dan hukuman Allah ke atas mereka. Tidak seperti mana sikap orang jahil, orang bid'ah. Orang jahil tak ada rasa takut apa, tapi orang yang berilmu bertambah rasa khusyuk dan takutnya kepada Allah Ta'ala berdasarkan bukti dalam ayat tadi. Baik,
Hadis yang pertama kita baca kemarin menceritakan tentang Nabi SAW melihat sekumpulan umat manusia yang ramai yang dikatakan ini umatmu. Di kalangan mereka ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab. Siapakah orang yang bakal masuk syurga tanpa hisab seramai 70,000 orang itu? Humul ladzina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka memiliki 4 sifat. Yang pertama tidak jampi, yang kedua tidak minta dijampi, yang ketiga tidak mengambil sempena buruk dengan sesuatu kejadian. Sempena buruk seperti dia nak keluar dari rumah nak pergi kerja, jumpa bewak tengah jalan, dia kata share ni. Tak boleh pergi kerja, jumpa bewak lagi, pergi lagi jadi kemalangan ke apa, kona balik. Percaya ke bewak lah. Tu nama dia yatatayyarun. Orang dulu dia berpandukan kepada burung, orang Arab dulu. Keluar pada rumah, jumpa burung tengah jalan. Lalu dia baling ketua batu tu kepada burung ataupun dia hambat burung tu. Burung tu terbang pergi belah kanan. Dia kata, ni untung hari ni. Nega ke apa semua jadi kerja. Burung tu terbang belah kiri, dia kona balik. Dia kata tak ada share ni pasal burung tu terbang ikut kiri. Dia ambil sempena baik dan buruk berdasarkan kepada perbuatan burung yang dia jumpa tengah jalan. Yang tu tak boleh. Kenapa? Kerana yang memberikan keuntungan itu ataupun sebaliknya di bawah kuasa Allah Ta'ala. Nama dia pesimis, sempena buruk. Yang bagus optimis, sempena baik, nama dia tafaul. Innallaha yuhibbul fa'lal hasan. Allah suka mengambil sempena yang baik, Allah tak suka sempena yang buruk. Tengok sesuatu teka jadi tak elok. Maka itu sifat ketiga. Keempat, orang yang bertawakal. Mereka tak berjampi, tak minta jampi, kerana tawakal mereka tinggi. Lepas tu apa hukum kalau kita jampi dan minta orang lain jampi? Hukum menjampi membaca bacaan tertentu untuk mengelak keburukan atau mengangkat keburukan, nama dia ruqyah. Ar-ruqa jamak dia ruqyah. Ruqyah mana beberapa perkataan yang dibaca oleh seseorang untuk menolak keburukan atau menghilangkan keburukan. Nak elak diri daripada ditimpa keburukan atau keburukan dah kena, nak hapuskan keburukan itu. Nama dia ruqyah. Yuhassinuna biha anfusahum hatta la yusibahum makruh. Mereka membuat pagar dinding supaya tak ditimpa buruk dengan bacaan tertentu. Au yu'alijuna biha maridan, ataupun mereka merawat orang sakit dengan bacaan itu dengan harapan orang itu sembuh daripada penyakitnya hasil daripada bacaan-bacaan tertentu yang dibaca. Boleh ke tak boleh? Islam tidak melarang dengan syaratnya diperbetulkan akidahnya. Jangan dia percaya jampi ni bagi lega. Yang melegakan Allah. Jampi itu hanya usaha. Tidak memberi kesan bacaan itu melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Baru boleh baca. Dan perkataan-perkataan yang dibaca tidak bercanggah dengan akidah yang betul. Jangan dia guna perkataan minta tolong kat jin. Perkataan yang makna dia tak elok. Walaupun jampi itu mungkin kadang-kadang dalam bahasa Melayu. Doa dalam bahasa Melayu. Bukan bahasa Arab. Tapi mesti memenuhi syarat-syarat itu. Kalau perkataan itu diterima dan dia beriktikad, berkeyakinan yang memberi kesan itu adalah Allah dengan kehendaknya. Seperti mana kita baca doa, maka itu tidak terlarang. Contoh banyak. Contoh pertama, para sahabat baca Fatihah sehingga sembuh. Hadis Bukhari Muslim. Kepada penghulu, kepada satu kumpulan penduduk yang disengat oleh kala jengking. Maka Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu jampi dengan surah Fatihah. Baca surah Fatihah lega. Maka surah Fatihah ni salah satu jampi yang baik. Itu contoh pertama.
Contoh kedua dalam hadis Bukhari Muslim, amaran Nabi SAW an nastarqiya minal ain. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW menyuruh kami jampi nak elak daripada kena penyakit ain. Penyakit buruk yang ditimpa akibat pandangan manusia yang dengki. Dia tengok dengan perasaan dia yang buruk, Allah Ta'ala bagi kena keburukan. Kita dituntut elak dengan kita baca doa pendinding. Yang ketiga, hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bila duduk atas tempat tidur, baginda hambui di tapak tangan selepas membaca 3 qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, hambui di tapak tangan, sapu di muka kepala, sapu di muka, sapu sampai kat mana sampai dengan tapak tangan. Itu juga jampi. Yang keempat, Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim juga, Nabi SAW jampi sebahagian keluarga baginda, sapu dengan tangan kanan baginda sambil membaca Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Kita dah baca dalam kita azkar, bacaan kepada orang sakit, doa supaya Allah sembuhkan orang sakit. Sapu dengan tangan sapu dengan tangan kanan, baca Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan kepada seluruh manusia, azhibil bas ataupun azhibil ba's, hilangkan penyakit ini, washfi dan sembuhkanlah, antas syafi, hanya engkaulah maha pemberi kesembuhan, la shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan sebarang kesembuhan melainkan kesembuhan yang engkau berikan. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang sakit. Hadis Bukhari Muslim. Tu di antara jampi Nabi SAW baca. Begitu juga Nabi SAW baca 7 kali. Siapa yang ziarah orang sakit yang lambat mati lagi, bukan mati dengan sakit itu, lalu dia membaca 7 kali jampi ini, nescaya Allah bantu untuk sembuhkan penyakit orang itu. Doanya, jampinya berbunyi, As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yashfiyak. 7 kali baca kat orang sakit. Sebab tu kita ziarah dia. As'alullahal azim, dan aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbal arshil azim, Tuhan kepada arsy yang mulia, an yashfiyaka, agar ia menyembuhkan engkau. Itu doa yang keempat. Doa yang kelima, riwayat Imam Muslim. Nabi SAW, malaikat Jibril datang berjumpa Nabi SAW dan berkata, Ya Muhammad, ishtakaita, wahai Muhammad, apakah engkau sakit? Nabi SAW jawab, Naam, ya, saya sakit. Malaikat Jibril baca, Bismillahi arqika min kulli da'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik bismillahi arqik. Dengan nama Allah aku jampi engkau daripada setiap penyakit yang menyakitimu, daripada keburukan setiap diri atau mata yang dengki. Allah, semoga Allah menyembuhkan engkau, dengan nama Allah aku menjampi engkau. Ini hadis Imam Muslim. Berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah dalil. Dalil yang ketujuh, riwayat Imam Muslim. Man nazala manzilan, siapa yang singgah satu tempat persinggahan, singgah homestay ke, singgah kedai minyak ke, singgah hotel ke, singgah tepi hutan ke, singgah di mana-mana tempat, singgah rumah orang, kita pergi jalan, dia kita jadi tetamu dia. Mungkin orang tu belah hantu raya ke apa, ni kacau kita. Maka tempat yang kita singgah, tempat kita tinggal, lalu kita baca di tempat itu, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Baca tu doa dia. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna daripada kejahatan setiap makhluk yang ia ciptakan.
nescaya tidak akan memudaratkan akan dia oleh sesuatu sehingga ia pergi meninggalkan tempat singgahnya itu. Kita singgah di hotel, hotel tu ada penunggu yang kacau. Kita tidur di homestay tu ada makhluk lain yang suka mengusik orang. Singgah kedai minyak tu pun berantu juga. Kita nak elak daripada gangguan segala makhluk buruk yang ada di tempat tertentu yang kita singgah. Mungkin kita singgah di RNR, ada makhluk kacau. Atau kita singgah di kaki Gunung Jerai ke mana. Tak mau bagi kemudaratan makhluk yang ada tempat tu kacau kita, baca doa ini, doa jampi ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Doa ni ada dalam kitab azkar, ada dalam kitab-kitab lain. Riwayat Imam Muslim. Siapa singgah satu tempat, lalu dia baca, oh saya tak singgah, saya duduk rumah saya ni ada gangguan juga. Bacalah rumah. Baca dalam rumah kita doa tadi. Maka dia tidak akan dimudaratkan oleh segala sesuatu sehingga ia pergi meninggalkan tempat itu. Seterusnya, riwayat Imam Muslim, hadis tadi yang kita cerita tadi. Nabi SAW bersabda kepada Uthman ibn Abil As radhiyallahu anhu kala dia sakit, yang dia rasa pada tubuh badan dia semenjak dia masuk Islam dia rasa sakit. Nabi SAW bersabda, letak tanganmu di tempat yang kamu rasa sakit itu. Lalu bacalah Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Oh kita sakit tangan, tak tangan kita di tangan. Sakit kepala, tak tangan kita di kepala kita. Sakit dada, sakit jantung, tak di dada kita. Baca berapa kali? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu ulang 3 kali. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Lepas baca 3 kali Bismillah, baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ulang 7 kali. A'udzu, aku berlindung bi'izzatillah, dengan kemuliaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu wa uhadzir, daripada keburukan apa yang sedang aku rasakan dan aku bimbangi ataupun aku takuti. Aku duk rasa sakit ni, minta Allah bagi sembuh. Aku sakit lagi, teruk lagi sakit aku ni. Kita baca yang tu 7 kali. Bismillah 3 kali, a'udzu bi'izzatillah 7 kali. Riwayat Imam Muslim. Baik. Doa seterusnya, riwayat hadis seterusnya, riwayat daripada Ibnu Majah, bahawa Nabi SAW mengizinkan seorang sahabat menjampi. Setelah jampi itu dipamerkan kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa biha, tidak mengapa. Abu Daud pun ada riwayat, Ibnu Majah pun ada riwayat. Maka kita dapati bahawasanya daripada dalil-dalil tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dalam kitab ni ada 10 ataupun 11 dalil yang menunjukkan bahawasanya jampi itu pernah berlaku di zaman Nabi SAW dan Rasulullah SAW ajak ke kita. Pada malam Isra' Mi'raj, malaikat Jibril bagi satu jampi apabila dikejar, Nabi SAW dikejar oleh jin Ifrit, membawa obor api nak bakar Rasulullah. Maka Rasulullah kata, malaikat Jibril kata, mau aku ajak satu doa kepada engkau, kalau baca Allah Ta'ala akan selamatkan. Maka dia ajak dan dibaca, lalu jin Ifrit itu jatuh tersungkur dan obor api yang dibawanya itu terpadam. Ruqyah Jibril itu ada dalam doa Tuk Kenali yang kita tulis dan kita duk baca dalam wirid pagi petang. Nama dia jampi yang diajak oleh malaikat Jibril pada malam Isra' dan Mi'raj. Baik, berdasarkan kepada hadis tadi dan hadis yang kita baca, hak nu tak jampi, hak ni jampi. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam menghimpun hadis-hadis yang melarang jampi dan mengharuskan jampi, ada hadis tak bagi jampi, ada hadis suruh jampi. Kata Imam Nawawi rahimahullah,
dalam syarah Sahih Muslim juzuk yang ke-14 muka surat 196, dia kata yang dilarang itu apabila jampi dengan kata-kata orang kafir, kata-kata yang berbentuk kufur, atau dengan jampi-jampi yang tidak diketahui maksudnya, makna kita tak tahu. Orang hajak kita jampi Siam ke Jawa ke, makna tak tahu pakai jampi, tak kena gaya jampi itu pikuk lain, makna dia syirik dan salah. Yang tu tak boleh. Dan dengan bahasa yang bukan Arab yang tidak diketahui maknanya. Kalau tahu makna tak apa. Kadang-kadang dia ajak kita jampi bahasa Jawa, bahasa Banjar, bahasa Siam. Makna pun tak tahu, jangan duk baca, takut kena makna yang syirik dan buruk. Maka jampi dengan kata-kata orang kafir, jampi dengan jampi yang tak tahu makna, jampi dengan bahasa lain pada Arab dan tak tahu makna juga, yang ni tercela, dilarang. Karena takut ada makna kufur di situ, membawa kepada kufur, dekat kepada kufur, atau makna yang dibenci oleh syarak. Adapun jampi dengan ayat Quran, baca ayat syifa contoh dia, atau jampi dengan zikir-zikir yang ma'ruf yang diajak dalam sunnah, maka ia tidak terlarang, bahkan ia disunatkan. Riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Pamerkan kepada aku jampi-jampi kamu, tidak mengapa kita berjampi selama mana ia tidak terdapat unsur syirik dalam jampi itu. Itu hadis Imam Muslim. Sementara Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, dia kata ajma'al ulama, sepakat alim ulama ala jawazir ruqyah, di atas harus membaca jampi. Hadis dalam Fathul Bari juzuk yang ke-11 muka surat 352, hadis ke-5735 dalam babur ruqa bil Qur'ani wal muawwizat. Sepakat ulama di atas harus berjampi ketika terhimpun 3 syarat. Yang pertama, jampi itu dengan kalam Allah, dengan ayat Quran, atau dengan nama-nama Allah, atau dengan sifat-sifat Allah. Yang kedua, dengan bahasa Arab atau terjemahannya yang maknanya bagus. Dan yang ketiga, hendaklah orang yang berjampi dan dijampi itu beriktikad, berkeyakinan dalam hati bahawa jampi itu sendiri tidak memberi kesan. Yang memberi kesan ialah takdir Allah, kehendak Allah, anugerah Allah yang memberi kesembuhan disebabkan jampi yang dibaca itu. Jampi hanya usaha yang bagi lega Allah. Macam kita makan nasi, nasi kita hanya usaha makan nasi yang bagi kenyang Allah. Kita minum air, kita hanya sekadar minum air yang bagi hilang haus dan dahaga Allah Ta'ala. Kita berubat, kita makan ubat, kita baca jampi yang nak bagi sembuh daripada penyakit kita, yang nak kawal penyakit kita supaya tidak merebak, itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini dalam hati kita. Dengan 2-3 syarat itu maka boleh baca jampi. Ada lagi satu istilah yang ulama bincang, masalah tangkai. Tangkai itu lain kali pula kerana masa tidak mengizinkan. Apa yang penting kita dapati hadis yang kita baca, ada golongan tak jampi, ada golongan yang jampi. Yang jampi dalil yang lain. Maka jampi pun bagus, tak jampi pun tak salah. Kerana jampi itu bukan satu kewajipan. Cuma ada jampi-jampi, bacaan-bacaan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk kita amalkan, seperti doa-doa yang kita dengari tadi. InsyaAllah akan datang kita sambung. Mungkin ada 1-2 lagi hadis yang perlu kita baca sebelum kita berpindah kepada tajuk baru. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ada nasi ya Kang?